Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Pantau Agenda Reformasi. Hari ini tumpuan kita adalah berkaitan dengan industri sukan, bidang sukan yang melibatkan pelbagai aspek termasuk pengurusan, pembangunan atlet, penyelenggaraan acara dan juga sokongan komuniti. Dalam pada itu, ada beberapa perkara untuk saya kongsikan dengan anda seperti infografik yang dikongsikan oleh Kementerian Belia dan Sukan berhubung dengan pencapaian setahun KBS yang mana beberapa inisiatif telah pun dijalankan termasuk merakyatkan sukan dan juga fasiliti KBS, antaranya adalah membuka fasiliti Stadium Nasional Bukit Jalil kepada sekolah secara percuma untuk hari sukan, kelas renang percuma untuk kanak-kanak B40, memperluaskan jualan sukan rahmah dan banyak lagi berkaitan dengan merakyatkan sukan dan juga fasiliti KBS. Seterusnya adalah inisiatifnya adalah memperkukuhkan ekosistem sukan yang antara lain adalah meningkatkan bilangan sukan yang layak ke insentif cukai daripada 51 ke 103 jenis sukan termasuk atlet negara nikmati caruman KWSP dan Perkeso yang akan bermula pada Januari 2024 dan juga pelepasan cukai sebanyak RM1,000 diperluas meliputi perbelanjaan yuran latihan sukan mulai tahun 2024. Dan yang ketiga, di bawah inisiatif memperkasakan belia madani termasuklah nafas baru rakan muda, menurunkan had umur belia mulai 1 Januari 2026 dari 40 ke 30 tahun dan juga memberi bantuan pentadbiran RM5 juta setiap tahun kepada Majlis Belia Malaysia. Jadi ini perkara kita nak bincangkan dan juga kita nak lihat terutamanya berkaitan dengan pencapaian kementerian berhubung dengan industri sukan di Malaysia. Jadi selayaknya bercakap berhubung dengan perkara ini, saya nak bersama dengan Cik Muhammad Sadiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Cik Sadiq. Waalaikumsalam, Waisan. Ya, terima kasih bersama dengan Esra Awani. Tetapi mungkin pertama sekali melihat kepada secara keseluruhannya selepas setahun kita bersama dengan Kerajaan Madani, terutamanya memberi fokus kepada bidang sukan dan juga belia. Apa yang Cik Sadiq boleh gambarkan ataupun boleh katakan mengenai pencapaian ataupun antara perkara-perkara yang boleh kita cakap ataupun kita bicarakan berkaitan dengan sukan negara ini? Begini ya, Ihsan, saya memudahkan bicara kita. Sukan adalah satu proses berterusan. Ya. Jadi, apabila kerajaan Madani mengambil alih urus tadbir dan Menteri YB Hanayo menjawat jawatan mengambil juga meneruskan revisi yang telah dirancangkan oleh menteri-menteri itu. Apa yang kita lihat bila keluar daripada pandemik COVID-19, negara berhadapan dengan banyak cabaran yang besar kerana dia telah terhenti hampir 24 bulan. Jadi melihatkan keadaan itu, kita nampak ada gangguan kita dalam pencapaian sukan C di Kampuchea dan juga pencapaian di sukan Asia baru-baru ini, dan kita diselamatkan oleh para atlet para di sukan Asia di Hangzhou baru-baru ini. Jadi kita melihatkan dengan inisiatif yang ada, kalau itu sukan tamasya, tapi sukan-sukan dalam negara adalah satu proses yang berterusan yang dilakukan oleh mantan-mantan Menteri Belia dan Sukan, dan beberapa inisiatif itu sebenarnya kebetulan jatuh kepada YB Hanayo, seperti Kod Selamat, Klinik Wanita, pencaruman KWSP yang pernah dibicarakan oleh bekas-bekas mantan Menteri Belia dan Sukan dahulu. Jadi dengan 27 inisiatif daripada 3 komponen itu, saya rasa kebanyakannya telah dilakukan, tetapi dilangsungkan dan atau diaktifkan semula perkara-perkara tersebut. Kalau Ihsan bercakap tentang industri sukan, kita tidak nampak secara jelasnya bagaimana industri sukan itu disuburkan dan menjadikan satu platform perniagaan yang begitu luas untuk para remaja belia dalam sukan itu, menggiatkan sukan, aktiviti sukan dan
industri itu secara bersama. Kita ingin lihatkan perkara itu berlaku dengan sebaik mungkin. Ihsan. Mhm. Ada beberapa perkara mungkin dalam perbincangan kita selama 30 minit ini, Cik Saddiq, kita nak memberi fokus kepada atlet, bagaimana berkaitan dengan pencapaian, bagaimana pula dengan fasiliti dan sebagainya, termasuk hal-hal lain dalam sukan. Tetapi sebelum kita menyentuh berkaitan dengan pencapaian atlet, kelangsungan mereka dan sebagainya, bagaimana dengan program Road to Goal yang diperkenalkan, terutamanya apabila kita akan berdepan dengan Olimpik tahun depan? Ehsan meletakkan saya dalam keadaan serba salah. So, okey. Begini ya, Road to Goal adalah pencapaian satu program untuk jangka panjang. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, Olimpik Paris tahun hadapan, beberapa bulan akan datang, dan Olimpik Los Angeles adalah 5 tahun akan datang. Okey. Kita ada beberapa uh, komentar yang atau pemerhati pasukan memberi teguran atau cadangan atau pandangan kepada jawatankuasa yang ditubuhkan dalam Road to Goal itu, memberi ruang kepada atlet-atlet tertentu untuk atau pasukan tertentu untuk berada dalam program Road to Goal. Saya melihatkan ini satu program yang baik, tetapi dia adalah satu pertindihan kepada program podium sebenarnya. Tetapi kalau lihat keadaan itu, saya ingin satu, rakyat perlu diberitahu dengan jelas apakah skop yang dan yang perlu, hebatnya Road to Goal itu, dan apakah bezanya dengan program podium. So program podium ada backup podium dan sebagainya. Kita jelas backup podium adalah untuk atlet remaja untuk mewakili negara, persediaan untuk mereka, tapi podium adalah untuk atlet yang bertanding untuk negara dalam semua jenis sukan, sama ada sukan termasyak atau sukan yang ada kejohanan dunia. So dekat sini saya ingin melihatkan KBS di bawah Menteri Anayu perlu berani memberikan ruang kepada atlet-atlet muda yang telah berjaya, terutamanya dalam sukan untuk sukan Olimpik, layak ke Olimpik, dimasukkan dalam podium itu, kerana mereka ini sebenarnya adalah potensi untuk 2028 nanti. So di Los Angeles. So dalam sukan terjun yang telah layak, dalam sukan memanah yang baik muda, dalam sukan perahu layar, dan baru ini Anik yang memecahkan rekod negara dalam acara angkat berat 60 kg. So saya melihatkan mereka ini adalah potensi besar yang kita perlu kita gelap. Omar dan pelari pecut negara. So mereka ni semuanya seharusnya berada dalam landasan to goal. Road to goal tu untuk jangka panjang, dan untuk jangka pendek saya rasa sesuatu yang sukarlah untuk dicapai untuk dapatkan pingat emas itu. So inilah yang perlu kerajaan berani menjelaskan, dan ini satu checklist yang betul-betul telus, yang betul-betul terang untuk peminat sukan berasa mereka yang berada dalam program Road to Goal itu memang benar-benar layak untuk diberikan inisiatif-inisiatif. Ihsan. Ya, Cik Saddiq, dalam pada masa itu kita melihat sedikit ke belakang selepas kita bercakap berkaitan dengan Road to Goal, berkaitan dengan pencarian ataupun meningkatkan potensi atlet-atlet negara khususnya. Kita lihat di Sukan C mungkin kita agak cemerlang dan juga agak bersinar juga atlet-atlet negara di sukan olahraga dan sebagainya. Tidak badminton seperti sebelum ini yang kita melihat kecemerlangan badminton itu berada di depan dan sebagainya. Ada dua faktor penting untuk kita nilaikan. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengukuhkan potensi atlet sedia ada, dan yang kedua, adakah kita dalam ketandusan mencari bakat-bakat baru untuk meningkatkan kecemerlangan sukan di Malaysia. Okey, Ihsan. Yang kita yang perlu jelas adalah kita satu, kalau untuk mencari bakat kita perlu ada pertandingan. Okey, perbanyakkan pertandingan mini sukma untuk atlet-atlet. Saya panggil mini sukma ni untuk atlet-atlet bawah 12, bawah 14, bawah 16. Ini adalah untuk backup podium ya. Kalau kita dapatkan itu. Dan ini perlu dilakukan sebagai tambahan kepada program sukan MSSM di bawah Kementerian
pendidikan Malaysia. So kemudian tu kita perlu juga satu lagi menambahkan, memperbanyakkan bilangan jurulatih di kalangan guru-guru, kerana potensi-potensi itu kebanyakannya berada di sekolah. Kalau guru-guru tidak ada sijil jurulatih yang sah dan mereka tidak diberi inisiatif, sukan di sekolah akan lama kelamaan akan adalah menjadi satu program yang terpinggir. Kerana kalau dahulu kita hebat dalam sukan, ia bermula daripada sekolah. Dengan jago-jago sukan kita adalah lahir daripada sekolah. Kerana persatuan-persatuan di peringkat daerah dan negeri sekarang ni terkubur. Tak maaf saya cakap begitu, kerana kalau tidak ada program daripada Majlis Sukan Negeri yang mengaktifkan sukan di peringkat negeri, sudah tentu program di sukan negeri, setiap negeri dan di daerah di negeri-negeri tersebut tidak aktif atas nama kertas saja. So ini yang perlu dibuat oleh pihak KBS di bawah Kementerian Belia dan Sukan untuk mengaktifkan perkataan mini SUKMA itu untuk atlet-atlet sekolah bawah 12, bawah 14 dan bawah 16, kerana dengan adanya data-data ini kita dapat mengenal pasti atlet-atlet yang berbakat dalam sukan-sukan tertentu untuk mereka kita kembangkan dan kita serapkan di sekolah-sekolah sukan negeri, di sekolah sukan kebangsaan. Itu perlu ditambahkan dan disegerakan. Kalau tidak, kita akan masih tercari-cari siapakah pengganti atlet-atlet seperti Azizul, kita ada Syarul, dan lepas tu siapa? Bila kita ada satu kelompok atlet peringkat pelapis yang terhad, bermaksud peluang untuk kita meraih peringkat di peringkat sukan termasya besar adalah kecil, Ihsan. Sangat menarik apabila Cik Saddiq bercakap berkaitan dengan bagaimana ia bermula di peringkat sekolah, tapi dulu ada juga cadangan supaya Kementerian Pendidikan dan Sukan dilaksanakan supaya untuk melihat kepada kesinambungan sukan itu di peringkat pendidikan yang lebih awal dan sebagainya. Tapi itu sekadar cadangan dulu sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, bila Cik Saddiq menyatakan bahawa kalau tak ada bakat-bakat baru, bagaimana untuk mengembangkan lagi terutamanya arena sukan negara. Cik Saddiq, ada beberapa lagi perkara untuk kita bahaskan ataupun kita tanya selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Kita bercakap berkaitan dengan realiti pencapaian dan juga potensi sukan negara. Saya masih bergabung ketika ini bersama dengan Encik Muhammad Saddiq Mustafa yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Encik Saddiq, tadi kita bercakap berkaitan dengan bagaimana sesuatu organisasi dapat menguruskan satu tindakan, contohnya seperti MSN di peringkat negeri dan sebagainya untuk meningkatkan produktiviti dalam sukan. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita menyentuh berkaitan dengan pengurusan sukan di Malaysia, ia bukan melibatkan kementerian semata-mata, tetapi banyak cabang-cabangnya yang lain, sama ada di peringkat negeri, di peringkat daerah dan sebagainya. Adakah Cik Saddiq melihat kepada kita berada dan juga kita mempunyai tahap pengurusan sukan walau di mana saja peringkat dalam keadaan yang baik ketika ini? Okey. Sebenarnya usaha untuk memajukan sukan bukan bergantung kepada semata-mata di bawah KBS atau Majlis Sukan Negara. Sebenarnya dia adalah peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak. Jadi kita pernah ada yang diperkenalkan satu sistem lautan biru, Blue Ocean Policy dan sebagainya. Saya tak nampak lagi benda-benda itu dilaksanakan bila ada keputusan kerajaan. Benda itu adalah inisiatif yang bagus. Tapi sebenarnya kita boleh perluaskan program polisi itu kepada strategic partnership bersama dengan pihak-pihak GLC, pihak-pihak badan korporat yang besar, yang boleh kita dicontoh yang berjaya dalam sukan-sukan di peringkat antarabangsa seperti Petronas. Kita ada badan korporat seperti Sandabi, kita ada badan korporat dengan syarikat-syarikat perumahan. Mereka ini adalah boleh jadikan rakan strategik
dengan KBS bersama dengan Kementerian Belia dan Sukan, dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk menganjurkan sukan. Saya cakap mini-mini sukan tadi itu di peringkat usia bawah usia, misalnya kata Petronas menjadi penganjur utama kepada mini Sukma bawah 12, Saindabi menjadi penanjur utama kepada mini Sukma bawah 14, dan satu syarikat perumahan yang besar di dalam negara menjadi penganjur bersama dengan KBS dan Sukan mini Sukma bawah 16. Jadi dengan perancangan strategi dan satu kerjasama jangka panjang, saya kata untuk bersama dengan program Road to Goal itu, kita dapat satu data yang besar, siapakah atlet yang berbakat yang boleh kita gilap dan boleh kita bangunkan sehinggalah Olimpik Brisbane 2032. Jadi peranan MSN kat sini dia memudah cara, dan juga kita boleh membetulkan mindset pemimpin-pemimpin sukan, kebanyakan pemimpin sukan kebangsaan di Malaysia ini, untuk mengaktifkan mereka dari aspek kerana ini adalah aspek teknikal dan kejurulatihan dan benda-benda ini di aspek pegawaian adalah di bawah peranan Persatuan Sukan Kebangsaan, kerana mereka yang layak mengeluarkan sijil-sijil tersebut. Jadi dengan inisiatif dan KBS sebagai satu entiti yang dipercayai oleh penaja-penaja utama ini untuk mengurus tadbirkan sumber kewangan yang mereka keluarkan sebagai untuk mengadakan aktiviti sukan mini Sukma tersebut, menjadi satu benda yang boleh dikawal dan dipantau kejayaannya dan kekurangannya. Jadi itu yang seharusnya kita berani, dan saya harap kalau kita menceritakan tata kelola yang betul, professionalism yang betul, kita pihak daripada KBS dan YB Hanayo perlu berani untuk bercakap dan berbincang dengan konglomerat yang besar ini untuk menjadi rakan strategi sukan negara untuk proses Road to Goal dan Olimpik, lebih daripada Olimpik Los Angeles dan hinggalah ke Brisbane. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Encik Saddiq berkaitan dengan pengurusan dan juga tata kelola. Tata kelola ini antara perkara-perkara yang dititik beratkan juga oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga di peringkat kementerian dan sebagainya. Tetapi Encik Saddiq, adakah benar dengan kenyataan bahawa untuk menjadi ataupun mempunyai seorang juara dunia sukan di peringkat antarabangsa dan dunia, kita memerlukan fasiliti yang bertaraf dunia juga? Okey, saya nak cakap sini. Kenya melahirkan atlet-atlet Olympics setiap tahun mereka jarak jauh dan jarak sederhana. Mereka sebenarnya tidak ada fasiliti yang world class di seluruh negara mereka, dan kita lihat pusat latihan pembangunan mereka adalah mereka tubuhkan peralatan di bawah pokok, lari tanah sudah tak ada rumput dah, Ihsan, sampai rata. Mereka lari setempat je, Ihsan. Untuk jangka masa kalau marathon tu jarak jauh tu mereka lari sampai 2-3 jam, lari setempat saja, just to train the momentum dan berbina otot. So kalau kita lihat negara-negara di Eropah, memang mereka ada ekosistem kerana mereka membuat program, saya cakap tadi, Lautan Biru tadi, Blue Ocean Strategy itu, mereka bekerjasama dengan semua pihak dan maksudnya di bawah kementerian yang ada untuk bangunkan dan bekerjasama juga dengan komuniti-komuniti yang ada. Maksudnya komuniti itu adalah komuniti yang aktif sukan di bawah persatuan-persatuan sukan kecil. Yang saya pernah utarakan dalam satu rancangan adalah tentang persatuan-persatuan sukan mesti mempunyai konsep mindset industri yang kita cakap dalam bentuk franchise dalam dalam aspek penganjuran sukan itu. Kalau mereka sendiri tak ada sumber kewangan, mereka franchisekan dan mereka dapat sikit keuntungan untuk dana pengurusan persatuan sukan mereka, dan mereka berani menghidupkan sukan itu.
dekat sini kita tak semestinya kita ada kemudahan yang bertaraf dunia. Kita ada hampir setiap negeri di Malaysia ini kecuali di Kelantan yang telah menganjurkan SUKMA dan mereka diberi dana untuk bina kemudahan sukan bertaraf dunia. Tapi malangnya kita kenapa benda itu kemudahan-kemudahan itu tidak dioptimalkan penggunaannya. Dan kita lihat selepas SUKMA kemudahan-kemudahan itu tidak diselenggarakan dengan baik seperti mana yang sepatutnya. Dan inilah yang kita perlu lihat juga aspek-aspek kemudahan sukan itu ada di semua kemudahan di universiti-universiti. Kenapa tak digemblengkan dengan rakan strategik dengan pihak universiti, dan sekolah ada sebagai rakan strategik dengan pihak universiti, dan benda-benda ini saya rasa perlu kat Malaysia lah, top down inisiatif adalah paling penting, dan ia bermula dengan menteri. Takkanlah Perdana Menteri nak cakap pasal sukan juga. Saya rasa itu tidak harusnya berlaku lah, kecuali kalau Perdana Menteri sekarang ni berani untuk menjadikan sukan adalah satu dasar negara yang perlu kita bangunkan setanding dengan pihak industri lain ataupun di aspek pendidikan. Itu saya tu dana untuk sukan itu mungkin lebih besar lah. Takkan setakat siput saja tak sampai 1 bilion pun. Baik, bila kita bercakap berkaitan dengan sukan, kecemerlangan dalam sukan ini berbentuk subjektif. Kita tidak boleh menentukan mana-mana negara yang akan mengungguli sesuatu acara. Tetapi hal berkenaan mungkin boleh dilihat. Contohnya seperti China yang mungkin agak popular dalam sukan terjun dan sebagainya. Begitu juga Kenya dan juga Jamaica yang mungkin sukses dalam balapan ataupun olahraga. Tetapi kalau kita nak cakap berkaitan dengan fokus, apakah Malaysia perlu meletakkan fokus sukan-sukan tertentu agar kita dilihat cenderung dan juga berkemampuan untuk mendapatkan sesuatu butiran pingat yang membanggakan, terutamanya di sukan dunia dan juga Olimpik? Ya, benar Ihsan, apa yang Ihsan kata tadi. Apa yang dilakukan oleh kerajaan China 20 tahun ke belakang sebelum itu, selepas Olimpik terakhir yang berlangsung di Los Angeles, mereka melihatkan opportunity untuk mengeluarkan label sebagai negara komunis yang tidak maju, yang menindas kerajaan, dan kepada negara yang very dynamic dan maju dalam semua aspek. Kita lihat dalam masa 40 tahun ini, dan mereka menjadi kuasa sukan, kuasa ekonomi, kuasa orang membangunkan negara-negara yang mundur. Jadi kita lihat dari segi inilah sukan yang mereka, dan terbukti sukan Olimpik yang mereka anjurkan di awal tahun 2000 itu menjadi di Beijing, dan mentransformkan persepsi seluruh dunia bahawa China adalah bukan sahaja kuasa besar dari segi persenjataan atau orang yang negara yang menjadi veto di PBB, tetapi mereka adalah juara dari segi teknologi, dari segi media baru, dari segi apa sahaja sekarang ni, semua negara-negara yang memerlukan bantuan dari China. So mereka dari segi sejak sukan Olimpik di Beijing itu, mereka terus ke hadapan dan jadikan sukan adalah satu platform yang positif untuk negara mereka, dan mereka bergerak maju dalam keadaan itu. Dan kita melihat sukan Guangzhou yang baru-baru ini adalah sukan berasaskan teknologi, semuanya teknologi. Yeah. So kita itu yang saya cakap, mereka bergabung dalam semua kementerian untuk menjadikan sukan sebagai satu platform kepada menyebar luaskan kuasa dan pengaruh mereka, dan menukar persepsi rakyat mereka sendiri, rakyat di luar negara dan pemimpin-pemimpin di luar negara, dan untuk beri pengiktirafan. Dan sukan, kalau you berjaya, maksudnya itu adalah pengiktirafan. Tidak ada lain kalau tanpa kejayaan. Kalau sukan dapat nombor 10 bukan kejayaan. Jadi sukan jadi juara, itu adalah kejayaan. Jadi itu yang mereka cuba bangunkan, dan mereka melabur dengan jumlah duit yang besar untuk menyediakan segala kemudahan untuk latihan, pembangunan sukan, mencari bakat, membangunkan jurulatih-jurulatih yang besar, dan memberi inisiatif
inisiatif kepada ahli-ahli sukan yang berjaya. So saya cakap saya perlu berani utarakan sinilah kerajaan perlu berani menukar inisiatif duit tu 1 juta bukan 1 juta. Sekarang perlu jaket seat pada atlet yang dapat Olimpik, peringkat emas di Olimpik. Di Paris nanti 3 juta. Ya. Dan jurulatih dia beri inisiatif 300,000, 400,000 untuk menghasilkan atlet yang menjadi juara Olimpik. Ihsan, itu antara inisiatif itu yang perlu berani. Saya dapat tangkap apa yang Encik Saddiq nyatakan tadi, terutamanya apabila sukan ini menyerlahkan segenap sisi, memberi contoh China. Apabila sesuatu penganjuran itu dilaksanakan, bukan sahaja cemerlang dalam bidang sukan, tetapi hal-hal lain berkaitan dengan teknologi, bagaimana kekuatan ekonominya, berkaitan dengan bagaimana menggunakan teknologi-teknologi terkini dan sebagainya itu digarap dan dipamerkan ke seluruh dunia menerusi acara sukan yang besar seperti itu. Terima kasih Encik Muhammad Saddiq Mustafa. Banyak lagi perkara yang perlu kita bincangkan, terutamanya berkaitan dengan sukan. Apapun yang kita harapkan agar apa sahaja bidang, terutamanya sukan ini dapat diketengahkan, dan insya-Allah suatu masa nanti kita akan dapat melihat sesuatu yang lebih membanggakan untuk Malaysia dan juga dunia. Terima kasih sekali lagi Muhammad Saddiq Mustafa, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Sekian dulu pantau agenda reformasi. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.